Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to Kerusis. Dalam video kali ini kita akan mengupas satu topik yang di-request oleh anda semua, iaitu kes pembunuhan Junko Furuta yang didapati ianya sangat mengerikan, sangat tragik, dan yang melakukan benda tu pun ke atas Junko pun adalah seseorang yang sangat kejam gila guys. Tak berperi kemanusiaan. So tanpa membuang masa anda semua, let's jump into the video. Nama penuh mangsa adalah Junko Furuta, seorang remaja perempuan yang berumur 17 tahun dan dia dilahirkan pada 18 Januari 1971. Junko dilahirkan dekat Misato, Saitama City di Jepun guys. Dekat situ dia tinggal bersama-sama dengan mak bapak dia, abang dia dan juga adik dia. Setotal ada 5 orang dekat dalam satu rumah. Sebagai seorang remaja biasa yang pergi ke sekolah, dia ni pun turut bersekolah dekat sebuah sekolah yang diberi nama Yashio Minami High School. Dan dalam pada masa yang sama juga, dia bekerja part time dekat salah sebuah kilang plastik yang berdekatan dengan rumah dia guys. Kalau korang nak tahu, dia ni start kerja part time masa tu umur dia baru je 16 tahun dan dia akan pergi ke tempat kerja selepas dia dah habis waktu persekolahan dia. Contohnya sekolah bermula pada waktu pagi dan akan tamat pada waktu petang kan. Selepas dia tamat waktu persekolahan dia, dia akan terus pergi ke tempat kerja dengan menaiki basikal dia guys. Kenapa dia ni bersusah payah nak pergi kerja part time padahal rakan sebaya dia ni tak pergi kerja pun. Ramai je yang tak pergi kerja, ramai je yang seronok-seronok dekat rumah. Sebenarnya guys, tujuan dia buat part time ni adalah untuk mengumpul duit untuk membayar kos majlis graduasi dia dan juga untuk membayar kos sambung belajar yang dia akan ambil selepas dia habis sekolah menengah guys. That's why lah dia kerja part time, sebab dia nak menampung kos-kos yang akan ditanggung tu sendiri guys. Junko Furuta ni dia adalah seorang remaja yang sangat famous dekat sekolah dia guys. Dia bukan setakat lawa je tau, dia juga mempunyai keputusan yang sangat cemerlang dan disukai oleh rakan-rakan sekolah dia. Kira macam member-member dia semua senang dengan dia ni, sebab dia ni seorang yang mesra, seorang yang baik, lawa pula tu kan. Bukan setakat tu je guys, walaupun dia bekerja part time, kedatangan dia ke sekolah sangat-sangat cemerlang guys. Tak pernah miss datang sekolah. Yelah, kalau macam Khairul dulu umur 17 tahun, lepas tu balik je daripada sekolah terus pergi kerja dekat KFC, balik kerja pukul 12 malam pula tu. Esoknya nak pergi sekolah dah malas dah. Alasannya satu je, penat kerja. Tapi memang penat pun. Apa yang Khairul nak sampaikan dekat sini adalah kiranya Junko ni seorang yang kuat semangat untuk pergi ke sekolah, untuk belajar kat sekolah tu. Even dia dah penat kerja pun dia still lagi pergi ke sekolah. Tak ada miss kelas, tak ada miss sekolah, dia boleh belajar macam biasa. Itu yang Khairul sangat respect dekat dia ni. Penjenayah dekat dalam kes ni sebenarnya ramai guys, tapi dia punya main utama dia adalah 4 orang guys. Semuanya berumur di bawah 18 tahun tak, kalau korang nak tahu. Yang pertama adalah Hiroshi Miyano yang berumur 18 tahun ketika kejadian. Yang kedua adalah Joe Ogura berumur 17 tahun. Yang ketiga pula adalah Shinji Minato berumur 16 tahun. Dan yang keempat adalah Yasushi Watanabe berumur 17 tahun. Tapi penjenayah yang dia punya ketua dia lah, senang cerita, Hiroshi Miyano guys. Sebab dia adalah penyebab kepada semua benda yang berlaku ni tau. Cerita dia, Hiroshi Miyano ni dia satu sekolah dengan Junko Furuta, dan disebabkan Junko Furuta terlalu famous dekat sekolah, ramailah pelajar yang suka dekat dia, termasuklah Hiroshi Miyano. So Hiroshi Miyano pun pergilah cuba untuk tackle-nya si Junko ni. Dia pergi jumpa Junko dan dia cakap lah dia ni suka dekat Junko, and dia ajak couple dengan Junko. Tapi Junko tolak bulat-bulat guys. Junko tak suka dengan Hiroshi Miyano ni sebab dia nak fokus pada pelajaran. Dia tolak cinta dia tu sebab dia nak fokus pada pelajaran. Dia ada matlamat dalam hidup dia, dia nak dapatkan keputusan yang cemerlang dalam setiap peperiksaan. Junko ni adalah seorang pelajar yang baik. Dia tak isap rokok, dia tak minum arak, dia tak isap dadah. Dia jenis yang tak buat benda yang bukan-bukan guys. Tapi disebabkan dia terlalu baik, budak-budak sekolah dia yang acah-acah gangster tu jadi macam meluat tengok dia ni guys. Tak kira lah laki ke perempuan ke, ramai juga yang tak puas hati tengok dekat dia tu. Sebab dia ni baik sangat tau. Hati manusia kan memang busuk, susah nak puaskan hati orang ni. Jadi baik tak boleh, jadi jahat tak boleh, ada je tak kena guys. Kalau korang nak tahu, Hiroshi ni juga adalah seorang kaki buli, kaki pukul dan acah gangster dekat sekolah dia. Tapi kenapa pelajar-pelajar lain tak berani nak pukul dia balik, tak berani nak fight dengan dia balik? Sebabnya adalah Hiroshi Miyano ni adalah salah seorang ahli Yakuza. Sebab itulah ramai yang tak berani nak sentuh dia ni. Senang cerita, kalau dah kena pukul tu ada orang terpaksa tadah je lah, tak boleh nak fight balik. Kalau fight balik sampai ke rumah nanti Yakuza cari diorang. Pada 25 November 1988, pada pukul 8.30 malam, Junko baru je habis kerja dekat kilang area rumah dia tu, and dia nak balik ke rumah dengan menaiki basikal dia. Ketika dia tengah mengayuh basikal, dengan secara tiba-tiba basikal dia ditendang oleh seorang lelaki yang tak dikenali dan membuatkan dia terjatuh daripada basikal dia. Lelaki yang tendang basikal dia tadi tu, bila lelaki tu dah tendang, lelaki tu terus larikan diri dia. Lepas je Junko dah terjatuh, tiba-tiba dia nampak ada seorang lelaki yang lain. Bukan lelaki yang tendang tadi tu, lelaki tu datang menghampiri dekat
dekat dengan dia. Bila lelaki tu makin dekat, barulah dia perasan rupa-rupanya Hiroshi yang datang. Hiroshi yang pernah nak ajak dia couple tu. Hiroshi datang ke arah dia and macam hulurkan bantuan lah. Hiroshi tolong angkatkan dia punya basikal, and Hiroshi cakap dia akan temankan Junko untuk pulang ke rumah. Dia cakap lah, bahayalah perempuan naik basikal malam-malam seorang-seorang pula tu kan. So Junko pun okeykan aje lah dengan ajakan si Hiroshi tu. Tengah jalan berdua ni, dalam tak sedar, rupa-rupanya Hiroshi pergi bawa dia ke sebuah warehouse guys. Dekat warehouse tu lah kehidupan Junko Furuta ni terus berubah 100% guys. Masa dekat warehouse tu juga, Junko telah dirogol oleh Hiroshi, dan kemudiannya Junko dibawa secara paksa oleh Hiroshi ke sebuah hotel yang berdekatan, dan dekat situ jugalah Hiroshi telah merogol Junko sekali lagi guys. Masa diorang masih berada dekat hotel tu, Hiroshi pergi call kawan-kawan dia yang lagi 3 orang tu, suruh datang dekat sebuah taman yang berdekatan dengan hotel tempat dia tadi itulah. Hiroshi call tu atas sebab dia nak ajak budak-budak ni join rogol Junko secara beramai-ramai guys. Sebenarnya sebelum ni diorang pernah menculik seorang perempuan, dan diorang buat perempuan tu sebagai hamba seks diorang tau. Tapi tak lama lepas tu diorang lepaskan perempuan tu balik dengan syarat perempuan tu tak boleh report polis. Kalau perempuan tu report polis, diorang akan buat something yang buruk dekat keluarga perempuan tu guys. Jadi dalam situasi Junko ni, diorang buat benda yang sama. Ketua dalam grup kecil diorang ni adalah Hiroshi. Budak-budak yang lagi 3 orang ni macam takut sikit lah dengan Hiroshi, sebab Hiroshi ni budak-budak Yakuza kan. So kalau apa-apa hal, diorang refer dulu dengan Hiroshi. Jadi guys, orang yang suruh Hiroshi simpan Junko sebagai hamba seks diorang ni adalah Joe Ogura. Joe Ogura suruh Hiroshi simpan Junko dulu sebab diorang nak bagi budak-budak yang lain rugul Junko juga. Macam setan guys perangai diorang ni. Lebih kurang pukul 3 pagi macam tu, Hiroshi keluar daripada hotel dan terus bawa Junko ke taman yang berdekatan dekat area situ. Dekat taman tu, Ogura, Minato dengan Watanabe dah tunggu siap-siap dah. Masa Hiroshi dengan Junko dah sampai dekat taman tu, diorang rampas Junko punya bag, and diorang tengok dulu alamat rumah Junko dekat Junko punya buku nota. Diorang buat macam tu sebab diorang nak ugut Junko, yang di mana diorang cakap dekat Junko yang budak-budak Yakuza akan bunuh family dia kalau dia cuba untuk melarikan diri daripada diorang. Time ni lah baru Junko Furuta perasan yang dia sebenarnya telah diperangkap oleh semua setan-setan ni guys. Dia perasan orang yang tendang dia masa dia tengah naik basikal tu adalah salah seorang budak yang ada dekat situ guys. Nama dia adalah Shinji Minato. Dan barulah Junko tahu yang diorang semua ni dah plan semua ni guys. Cerita pada awalnya adalah Hiroshi dengan Minato memang dah plan daripada awal yang diorang ni nak culik Junko dan jadikan Junko sebagai hamba seks diorang. So diorang memang dah tahu yang Junko akan balik ke rumah pada waktu malam sebab Junko bekerja sambilan dekat kilang plastik tu kan. Jadi Hiroshi dengan Minato plan bila diorang nampak Junko lalu, Minato akan pergi tendang basikalnya Junko sampai dia terjatuh. And then Hiroshi akan datang untuk menyelamatkan Junko. Nak buat-buat nampak macam hero lah macam tu. So benda tu membuatkan yang Junko mudah percaya dengan Hiroshi sebab dia rasa diri dia dalam bahaya and dia perlukan protection. Bila mana Hiroshi cakap nak temankan dia balik rumah, dia pun okey lah sebab Junko dalam ketakutan guys. Setelah Junko nampak Minato dekat taman tu, ada sekali dengan diorang semua, barulah dia tahu yang dia ni diperangkap oleh setan-setan ni semua. Okey, kita sambung balik. Lepas je diorang semua dah bincang, Minato suggest dekat budak-budak ni yang di mana Minato nak simpan Junko dekat salah sebuah rumah milik mak bapak Minato tu, mak bapak dia. So diorang pun berangkatlah ke sana and start from now on hidup Junko dah hancur guys. Lepas je diorang sampai dekat rumah mak bapak Minato tu, diorang rogol Junko secara beramai-ramai guys. Kira cerita dia, rumah mak bapak Minato tu akan jadi tempat lepak diorang, akan jadi pangkalan diorang lah. Habis je sekolah, diorang semua akan pergi lepak dekat rumah tu sampai tengah malam, and Junko lah masa pemuas nafsu diorang guys. Selepas 2 hari Junko hilang, iaitu pada 27 November 1988, mak bapak Junko telah membuat satu polis report yang mengatakan Junko hilang. So benda ni pun telah berjaya sampai ke telinga si setan-setan ni semua. Diorang pun macam takut lah, takut kena tangkap dengan polis. Jadi diorang paksa Junko untuk call mak bapak dia, bagi tahu diorang yang di mana Junko sebenarnya bukan hilang, tapi dia pergi larikan diri dan tinggal dengan kawan dia dalam keadaan yang selamat. And diorang juga suruh Junko bagi tahu mak bapak dia untuk hentikan siasatan polis. So mak bapak dia pun buat lah, and diorang pun sukalah. Pada satu hari, mak bapak Minato pergi ke rumah diorang yang satu tu, yang rumah yang Minato dengan budak-budak ni lepak kan, yang dengan ada Junko sekali dekat situ. And bila mak bapak dia masuk dekat rumah tu, terkejut gila geng diorang bila diorang nampak ada seorang perempuan yang di mana perempuan tu adalah Junko, dan Junko dalam keadaan yang lemah gemalai, badan dia lebam-lebam. Mak bapak dia pun tanyalah dekat Minato, ni bukan budak yang tengah kecoh hari tu ke, yang dikatakan hilang tu? And then si Minato pun cakap lah yang Junko ni sebenarnya girlfriend dia, and dia tak hilang, dia cuma larikan diri daripada rumah dia. Minato
Minato tu dia cakap dalam keadaan yang kasar guys dekat mak bapak dia. Sebenarnya Minato ni anak yang kurang ajar guys. Dia berani pukul mak bapak dia tau. Kalau mak bapak dia tegur apa-apa tindakan yang dia buat, dia akan pukul mak bapak dia. So disebabkan takut kena pukul, lepas tu takut dengan Hiroshi yang budak Yakuza tu, mak bapaknya Minato ni pun diamkan diri je lah. Diorang tak berani nak buat police report sebab takut apa-apa jadi dekat diri diorang. So diorang stay down, diorang tak bagi tahu dekat polis, diorang tak buat report polis. Okay guys, budak-budak setan ni telah mengurung Junko selama 44 hari guys, yang di mana diorang semua telah merogol dia berkali-kali. Berdasarkan keterangan yang diambil oleh polis daripada diorang semua semasa diorang semua dah kena tangkap, lebih kurang 500 kali Junko kena rogol. Dan dalam pada satu-satu masa, dia telah dirogol oleh 12 orang lelaki yang berbeza dalam satu hari guys. Satu hari 12 orang rogol dia mat. Dan juga polis telah mengesahkan bahawa selama Junko dikurung, total orang yang pernah rogol dia adalah sebanyak 100 orang guys. Gila, 100 orang tu yang pernah rogol dia. Oi, banyak tu. And then kebiasaannya guys, selepas diorang dah rogol Junko, diorang akan kencing dekat atas badan dia tau. Aku macam nak tumbuk muka dia tu. Bukan tu je guys, dia dibiarkan bertelanjang sepanjang masa tau. Dia dipukul dengan menggunakan batu golf. Muka dia dihempap ke lantai dengan menggunakan kaki berkali-kali. Dia dipaksa menari dekat depan tetamu yang hadir dekat rumah tu. Kemaluan dia disumbat dengan macam-macam benda guys, termasuklah botol, gunting, jarum, pemegang ayam tu yang kepit-kepit tu, dan macam-macam lagi. Dia diberikan makanan dan minuman yang sikit setiap hari, sehingga kan dia dipaksa untuk makan lipas, and then dia dipaksa untuk minum air kencing dia sendiri guys. Bukan tu je guys, ada lagi. Diorang bakar mecun dekat kemaluan dia yang menyebabkan luka terbakar yang sangat teruk. Lepas tu diorang ambil dumbbell, diorang jatuhkan daripada tempat yang tinggi. Sementara masa tu Junko tengah baring, diorang jatuhkan. Sakit bye. And then Junko juga digantung ke siling dan dijadikan sebagai punching bag. Dia gantung Junko, dia tumbuk perut dia. Tumbuklah badan dia. Dia dibiarkan kesejukan dekat dalam freezer guys, dalam masa beberapa jam. And kelopak mata dibakar, dan sometimes ada juga diletakkan lilin yang tengah panas. Kemaluan dibakar dengan lighter dan juga dicucur dengan rokok. Memasukkan mentol lampu ke dalam kemaluan dan digosok mentol tu sehingga meletup mentol tu dekat dalam kemaluan dia guys. Gila man. Actually banyak lagi yang dia hadapi. Seksa sangat tau. Bila Kero baca pun tak tahan serius Sampaikan satu masa tu dia minum air, tapi disebabkan perut dia memang dah luka teruk dekat bahagian dalam, dia muntahkan balik air tu. Bila diorang nampak yang si Junko ni pergi muntahkan air tu, and then diorang punya lantai kotor, diorang pergi tibainya Junko sampai Junko terbaring. Aduh, apalah si bodoh ni. Geram betul aku. Disebabkan penderaan yang dia dah hadapi, satu badan dia berubah guys. Muka dia bengkak, badan dia bengkak, lebam sana sini. Badan dia macam dah benyek tau. And ada bau busuk yang keluar daripada badan dia. Bau tu teramat busuk guys. Disebabkan benda tu semua, budak-budak yang setan ni semua ni dah tak ada rasa nak ogol dia lagi lah. So diorang pergi culik lagi seorang perempuan yang berumur 19 tahun, dan diorang jadikan perempuan tu sebagai pengganti Furuta. Diorang pergi rogol budak tu. Kes dia sama, perempuan tu all the way nak balik rumah, diorang semua culik perempuan tu. Pada 4 Januari 1989, diorang ajak Junko untuk main mahjong dengan diorang tau. And then diorang semua kalah dengan Junko. Benda tu membuatkan diorang ni semua ni jadi bengang dengan Junko. Padahal si Junko tu dah menang, dia tak ada buat apa-apa pun, tapi diorang bengang sendiri. Aku pun tak faham si bodoh-bodoh ni kenapa lah hai. Dan nama pun bengang kan. Diorang semua bengang, diorang terus pukul Junko dengan menggunakan dumbbell punya batang besi tu guys. Benda tu kan berat, sakit tu. Pam. Kau bayangkan dia pam kan kat badan Junko tu. Lepas dah pukul tu, diorang pergi ambil lighter, and then diorang bakar kaki dia tau. Dia hidupkan, dia bakar. Diorang bakar tangan dia, lepas tu diorang bakar lengan dia, diorang bakar muka dia, diorang bakar dia punya perut dia. Dalam keadaan yang kekurangan air dekat dalam badan, lepas tu kekurangan zat dekat dalam badan, Junko Furuta akhirnya rebah ke lantai secara mengejut. Pada keesokan harinya, diorang dapati yang Junko telah meninggal dunia guys. Disebabkan diorang ni takut kena tangkap dengan polis, diorang semua balut bodinya Junko tu dengan selimut dan letakkan dia dekat dalam bag travel. And then diorang ambil bag travel tu, diorang letak dekat dalam satu drum yang besar tau. And then diorang pergi sumbat simen yang basah tu. Simen tu dia letak dekat dalam drum tu. Diorang timbus dekat dalam drum tu. Jadi pada pukul 8 pagi, diorang campak drum tu dekat dalam sebuah lori simen dekat sebuah kawasan yang bernama Koto dekat daerah Tokyo guys.
Pada 23 Januari 1989, Hiroshi dengan Ogura kena tangkap dulu pasal kes yang dorang culik seorang perempuan 19 tahun tu. Pada 29 Mac 1989, dua orang pegawai polis telah menyoal siasat Hiroshi sebab dorang jumpa seluar dalam wanita dekat rumah Minato. Semasa soal siasat dijalankan, Hiroshi terpedaya dengan apa yang polis tu cakap. Polis tu cakap dekat dia, kawan dia lagi seorang tu yang bernama Ogura, dia dah mengaku yang dorang semua yang culik Junko Furuta dan bunuh dia. Padahal sebenarnya polis belum soal siasat Ogura lagi pasal Junko. Disebabkan kecekapan pihak polis tu lah, Hiroshi pergi bagi tahu lokasi mayat Junko dan pam, kantoilah segala-galanya guys. Pihak polis pun jumpa mayat Junko, and then pada 1 April semua budak-budak ni kena tangkap guys. Termasuk semua yang pergi rogol dia apa, semua kena tangkap. Dalam perbicaraan dekat mahkamah, disebabkan dorang semua ni bawah umur, hukuman ke atas dorang tak berat sangat guys. Hiroshi kena penjara 17 tahun, tapi ada yang tak puas hati, dorang kemukakan balik, and then dia punya hukuman naik kepada 20 tahun penjara guys. Mana lagi 3 setan tu kena penjara 8 tahun je. And dikatakan dorang semua dah keluar penjara dan nama dorang semua ditukarkan kepada nama yang lain. Bagi Kero lah kan, hukuman yang dorang dapat ni sebenarnya tak setimpal dengan apa yang dorang dah buat. Junko tu teruk guys, kena pukul dengan dorang, kena buat dengan dorang macam mana guys, macam celaka perangai dorang ni tau. Kisah pasal Junko ni adalah kisah benar dan bukannya kisah rekaan guys. Cerita pasal ni juga telah dijadikan sebuah movie yang bertajuk Concrete Girl and Case High School Girl Murder Case yang dikeluarkan pada tahun 1995. Kemudiannya pada tahun 2004 ada keluar satu lagi movie yang pasal kisah ni juga, iaitu bertajuk Concrete. So guys, kalau korang nak tengok, korang bolehlah search dekat Google. Kerul belum search lagi, Kerul pun belum tengok lagi dia punya movie tu. And then dikatakan ada 3 buah novel yang keluar menceritakan pasal kes ni guys. So guys, apa pendapat korang? Sila komen dekat bawah. Setakat ni je video pasal Junko Furuta. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.